lebih besar pada sekarang. Baik. Kemudian beberapa lagi istihad yang saya boleh sebut dalam 10 minit. Nah, tuan-tuan kalau saya tak sebut itu nasib. Antara yang penting bersama dengan membuka Islam. Tidak ada gerakan Islam yang melihat bersama Islam penting. Wah, yang terawal tengok ada wah yang ada kalimat berbeza. Jemaah Islam di negeri dia Pakistan 90% Islam. Tak ada kepentingan bersama dengan membuka Islam. Di Mesir tak ada keutamaan walaupun orang Kiptian dia yang Kristian tapi dia tidak Islam. Indonesia orang Indonesia 60-40. Ajar Muhammad Presiden yang pertama dah sebut kalau kita nak tumbuh negara Islam, nak menegak Islam, benda yang pertama kita kena fikir macam mana kita nak ada bisa hubungan dengan orang Islam. Tahun 51 sebut dia. Kalau lepas tak boleh ada sama orang Islam, memang tak boleh buat lagi. Pasal dalam komposisi kaum begitu tak boleh. Tahun 55 ulama-ulama belum cakap pasal apa. Lepas mesti buka keahlian daripada orang Islam. Tahun 55. Bukan idea baru ni. Cuma ni selepas matang. Selepas dia dah matang, baru dia buat. Kalau bapak ni kalau dia tak matang, tu ilmu. Dia dah matang dulu. Dulu dah ilmu. Sebab apa? Dibincang. Ulama-ulama kata, kalau dulu kita dah bahas, bila tak ada kerja khilafah, orang Islam kena berwai'ah kepada jumhur. Dulu masa ada khilafah, orang bukan Islam jadi ahli zimmah. Bila tak ada kerajaan, siapa ahli zimmah kepada jumhur? Tapi boleh muat betul tidak? Tapi benda ni dia tak boleh pergi jauh. Pasal tak banyak orang faham. Nah, pasal ustaz-ustaz tutup buku ni dia tak baca kitab politik di pondok. Apa pasal syariah ni dia tak baca banyak. Dia baca kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf. Jadi dia tak bersangat, tapi idea tu sudah dibincangkan satu bidang. Tahun 63 bincang lagi. Profesor Zulkifli Muhammad bawa dalam mesyuarat bincang. Kalau kita tak boleh buka pemikiran kita, terima orang bukan Islam, tak ada peluang kita bagi Islam. Tapi di kalangan orang pimpinan PAS diri pun fikir banyak kali. Pasal masa tu UMNO dia buat kerjasama dengan orang Islam ni, dia gadai kepentingan orang Islam. Pasal dia nampak bila di kalangan pimpinan PAS pada masa tu sebahagian pun tak ada kepentingan agama juga. Menurut pada Islam, bukan ustaz, bukan ulama. Jadi mereka dia nampak gosok politik orang Melayu. Dia nampak Melayu juga. Dia tak nampak idea Profesor tu ni. Dia nak supaya Islam boleh mengetok bila orang bukan Islam masuk dalam PAS. Dia boleh berunding pada PAS. Kita boleh dakwah dengan dia cara dekat. Dia tak nampak. Dia nampak kalau Cina masuk pasal UMNO dengan MCA. UMNO buat macam tu juga. Habis buat dekat MCA. Dia nampak macam tu juga. Jadi idea tu belum boleh terima oleh bapak. Tahun 80 timbul dalam pertama bincang semula. Bapak PAS mesti mengambil satu sikap, mengambil pendekatan politik bersama dengan orang Islam. Cari jalan macam mana. Ini baru pendekatan yang dulu. Bila ulama-ulama Haraki masuk dalam PAS, mereka boleh bincang dalam konteks yang lebih luas. Baru timbul idea halusiasi dengan bukan Islam dan sebagainya. Tapi tahun 86, 56 masuk Ustaz Nahai. Ustaz Nahai itu ada di belakang. Bila Ustaz Nahai bincangkan masalah kerjasama dengan CCC. CCC ni satu badan tu berkala lepas Chinese Consultative Council. Pokok Cina yang sokong Islam. Bersama dengan apa lagi? Tak lagi pula. Bila kala pada raya tahun 86, mereka buat usul dalam mesyuarat agung di Rusila, Muktamar Rusila. Tolong ucap dasar kat sini. Bahagia CCC. Punya malu. Kerana ucap bakal ni pasal sama bukan Islam. Tapi bila mari tahun 98 timbul semula isu keahlian keahlian bersekutu dan sebagainya. Tahun 2003 baru timbul 50 tahun. Ambil masa 50 tahun untuk matang isu ini. Bila matang, baru kita melihat bagaimana hari ini orang mula boleh bercakap dengan orang Cina, boleh kamu ni boleh mesyuarat sekali, boleh kesana kemari.
baru saya fikir dulu kita orang Melayu di Hindu dan Buddha ada sejarah berdasarkan bukti-bukti artifak dan sebagainya. Orang Melayu di Hindu dan Buddha. Tapi bila ulama-ulama datang daripada India, daripada Arab, dari Cina mari, dakwah kita habis masuk Islam orang Melayu sampai Melayu ke Islam. Bila Tuhan bagi dekat kita orang apa? 50 tahun. Tepi rumah Cina, tepi rumah India, sana sini. Seorang pun tak masuk Islam. 50 tahun seorang tak masuk Islam. Dulu habis masuk Islam. Buddha juga Cina tu sama kita Buddha juga dulu. India Hindu kita Hindu juga tu. Kita boleh terima Islam. Hindu dan Buddha sekarang boleh terima Islam. Pasal ulama dulu dia berdakwah. Kita pasal kita nak lain kita nampak pentingnya dakwah kita pada orang Islam. Jadi sebab tu bila Pak mengambil sikap membuka satu istihad baru dengan orang Islam, dia telah memberikan satu impak yang besar kepada politik Malaysia. Kita nampak akademi hasil ni saya 3 tahun lagi. Sekarang ni dia baru dekat permulaan walaupun 5 tahun dia masuk. Kemudian mesti nak main tu mesti. Habis. Jadi saya malu jauh-jauh 2 minit tu. Kemudian antara istihad yang penting Pak buat ialah tahun 86, 85, 83, 84 bila PAS bersedia menerima semua gerakan Islam yang berpecah masa itu benar PAS. Terima semua. Yang ke Suara Islam, Parti Negara Islam Malaysia masuk PAS. ABIN, IRC, Muhammad Limau masuk dulu PAS sebagai satu. Ini satu istihad yang penting pada masa itu kalau menyatukan gerakan Islam. Tetapi kita kena ingat bila kali kedua berlaku tahun 98, pengalaman kita yang pertama kita melihat ada pengkhianatan terhadap PAS. Ada orang yang kesempatan daripada sama. Sebab itu tahun 98 tahun 90 88 sampai tahun 10 berlaku proses pembersihan fikrah dalam PAS. Kalau masuk jumpa banyak-banyak dia akan menyebabkan bercelaru fikrah. Orang tidak lagi memberi wala kepada pimpinan sama. Ada orang wala sini separuh, kaki orang perahu di sebelah. Benar? Maka bila kita duduk satu orang duduk 2 perahu, lama-lama boleh koyok angkat. Orang tak boleh fokus, tak boleh beri wala pula kepada PAS. Dulu PAS kena buat statement bertekad membulatkan jemaah. Kerana bila jemaah masuk banyak-banyak, istihadnya supaya gerakan Islam semua bersatu. Tapi bukan semua masuk dengan ikhlas. Tapi ada yang mengkhianat. Sebab itu kita mesti berhati-hati dalam konteks ini. Hari ini benda ni berulang, kerjasama berulang. Orang PAS masuk, orang J masuk, orang Isma masuk, orang Abi masuk, Arkam masuk, macam-macam semua masuk. Maka tendensi akan berlaku pula benda tu, kita mesti berhati-hati. Kemudian antara istihad yang penting juga ialah kesediaan PAS menerima wanita bertanding dalam budaya. Dulu PAS awal-awal pada istihad wanita ada satu jentera yang penting dalam negara. Tahun 59 masuk tanding boleh menang Rusi. Tapi bila berlaku peristiwa 13 Mei, PAS pun tak benar lagi orang PAS tanding. Kerana mereka bunuh calon. Buku calon namanya tak benar orang. Sebenarnya PAS buat dulu dan sekarang PAS benarkan semula. Gerak Islam lain tak pernah buat. Orang faham, ulama bincang. Orang perempuan ni boleh masuk dalam ayat kita, boleh mundi ke tidak? Negeri Arab hari ni orang bincang, orang perempuan boleh mundi ke tak boleh mundi? Yang kata jadi cantum. Boleh mundi ke tak boleh mundi baru dia bincang sekarang. PAS dulu lagi tahun 50 telah mengambil sikap yang besar itu. Bila PAS terima orang perempuan bertani dalam raya, orang perempuan suka bekerja dengan PAS, mereka boleh undi PAS, boleh beri undi kepada PAS. Tahu tak? Slow dia payah. Jeling. Akhir sekali mana? Saya sebut istihad yang terakhir sekali, bukan terakhir. Saya sebut malam yang terakhir saya sebut malam.
Ijtihad yang besar bahawa pada abad ini, dekad yang baru 2011 ini, apabila PAS bercakap berkenaan dengan negara berkebajikan. Dulu dogma negara Islam ni memang digunakan oleh musuh-musuh untuk memerangkap PAS. Bercakap PAS negara Islam, PAS Islam. Kalau Islam potong sana potong sini itu. Orang bukan Islam lain. Bila PAS mengambil konten kepada negara Islam, kebajikan, letak kat depan, dia telah menganjak satu pemikiran baru. Kalau sebelum ni, bila PAS kenapa, tapi kita tak kebukakan ke depan. Dulu bahan memasyarakatkan PAS, istilah-istilah itu tidak touching dengan maksud pengundi. Bila sebut negara berkebajikan, negara berkebajikan itu Islam juga. Tapi itulah anjakan yang besar dari setiap politik yang akan beri kesan. Mungkin dalam hari ini atau beberapa yang akan datang. Bila orang boleh faham, PAS boleh menawarkan sesuatu yang lebih hebat itu, isi pada negara Islam, mereka akan menampak bagaimana PAS boleh menggantikan. Dulu bila sebut Islam, bahawa kenapa PAS akan jadi parti agama, mengetok dengan suara Tuhan, teokrasi, macam-macam bahawa kenapa. Tapi sebut kebajikan, orang akan nampak parti ini parti akan mengetok dengan membeda lain. Inilah antara ijtihad yang besar. Sebenarnya saya ada beberapa ulasan buat, tetapi sebab pengurusi tak bersama dengan saya. Saya diminta beristihad nak berdiam dia. Tapi sebenarnya saya menghormati masa dia turun. Tak apalah tuan-tuan. Saya sebut dari sekitar hal, cuma saya ingin menyebut beberapa pengajaran daripada ijtihad ini. Kerana kesediaan pimpinan-pimpinan kita melihat ke depan, mengemukakan gagasan-gagasan politik baru yang dia lari daripada syariat. Dia sangat mustahak dalam meletakkan PAS pada landasan yang sesuai dengan keperluan zaman. Yang paling penting, kita ahli-ahli mesti sentiasa bersedia memberikan sokongan kepada ijtihad pemimpin. Saya sangat kecewa bila ahli-ahli kita termasuk sebahagian daripada pemimpin tak bersuara, tak bincang, tak apa lagi kritik dulu. Ini memang suatu bukan amalan tarbawi kita. Dan saya jelas tuan-tuan semua dapat kita bincangkan. Saya dah sentuh-sentuh tadi beberapa aspek yang kalau kita boleh ambil pengajaran. Mudah-mudahan perkara ini boleh membuka minat kita. Memang masa 1 jam ini untuk saya bincang semua benda memang tak cukup, dan saya berharap kita dapat memanfaatkan perkara saya lontarkan tadi. Mudah-mudahan boleh membantu kita sebagai generasi muda untuk memimpin PAS pada masa akan datang. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.